الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة بالخير بابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبعد. Dihormati lagi dikasihi barisan ahli jawatan kuasa surau SKJ, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, sama-sama kita rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnianya kita dapat bersama-sama melaksanakan dan menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, iaitu dapat solat fardu maghrib secara berjemaah, yang mana ianya adalah nikmat yang besar yang dikurniakan oleh Allah kepada kita. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar sentiasa memberi kita hidayah dan taufik sehingga kita dapat mentaati Allah Subhanahu wa taala sehingga ke akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kita panjat sekali lagi kesyukuran banyak-banyak kehadrat Allah kerana telah memberi kita memberi keizinan kepada kita untuk sama-sama kita berkumpul dan berhimpun pada malam yang barakah ini di dalam rumah Allah untuk sama-sama kita mengadakan majlis ilmu, iaitu majlis zikir mengingati akan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati, dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memenuhi permintaan daripada ayah cik lah, malam ni sebagai kuliah jemputan, maka ceramah lah biasanya dah kita ceramah, yang mana biasanya saya ni kalau kuliah-kuliah ni kita baca kitab. Jadi kalau ceramah ni lama sangat dah duduk ceramah. Biasa kalau kuliah kat lain ni kitab lah. Tapi tak apalah, malam ni kita ambil tajuk satu yang mana mungkin ada manfaat tajuk ni pada pada kuliah kita malam ni, iaitu saya nak sentuh berkenaan dengan rukun iman yang keenam, iaitu beriman kepada qada dan qadar. Yang mana beriman kepada qada dan qadar ni kita sedia maklumlah. Kita tiap-tiap orang Islam, orang beriman mesti meyakini, mesti mempercayai dengan keyakinan putus di hati bahawasanya segala perkara yang telah berlaku, yang sedang berlaku, yang akan berlaku, semuanya adalah daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Jibril, yang mana Jibril datang kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, apakah itu iman wahai Muhammad, akhbirni anil iman. Lalu jawab Rasulullah, antu'mina, kamu beriman. Jadi beriman ni maksudnya kita yakin secara putus di hati. Percaya, orang panggil percaya bulat-bulat, itu iman. Mana kalau percaya ada peratus-peratus lagi tak percaya. Kalau dalam kita ngaji ilmu tauhid dia panggil zon, syak, waham, itu dah iman ni. Iman ni 100% bulat-bulat kita percaya. Itu syarat iman. Dia mesti yakin, mesti putus. Macam kita buat contoh mana? 1 campur 1 berapa? 2. Kita percaya tak 1 campur 1 2? Percaya. Tak boleh nak fikir panjang, tak ada was-was dah. Memang percaya. Itulah iman. Tapi waktu tak kait dengan agama. Ini kait dengan agama ni, mana nak faham iman tu macam kita percaya 1 campur 1 2. Gitu juga kita percaya Allah tu Tuhan,
Kemudian kita percaya kepada mana? Wa malaikatihi, kepada para malaikat. Itu adalah tentera Allah, hamba Allah, makhluk Allah. Kemudian wa kutubihi, dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, kita percaya bulat-bulat. Kemudian kita percaya kepada, katanya Nabi Muhammad, wa rusulihi, kepada sekalian rasul-rasul. Sekalian rasul-rasul ni kita percaya belaka. Bukan Nabi Muhammad saja, bahkan sejak daripada zaman Nabi Adam sampailah hinggalah Nabi yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita percaya belaka mereka itu adalah pesuruh Allah yang diutuskan oleh Allah. Kemudian Rasulullah jawab, wal yaumil akhir, dan percaya kepada hari akhirat. Start daripada di alam barzah, start daripada kita dicabutkan roh, kita percaya dah adanya soal jawab kubur, adanya malaikat mungkar nakir mari tanya, adanya seksa dan nikmat kubur, sehinggalah syurga neraka, kita percaya belaka. Kemudian nak setu, kalau tengok daripada matan hadis, Nabi SAW, dia daripada rukun iman yang pertama sampailah rukun iman yang kelima tu, Nabi hanya menggunakan waw ataf untuk memindahkan satu rukun kepada satu rukun. Kalau kita tengok bahasa Melayu, dia pakai mana? Dia pakai koma. Jadi bila Jibril mari tanya Rasulullah, apa itu iman? Rasulullah jawab mana? Antu'mina, bahawa kamu beriman billah, dengan Allah. Kemudian wa, tengok, wa malaikatihi. Rasulullah guna waw. Mana waw ataf? Kalau kita tengok koma lah. Beriman dengan Allah, koma, lepas tu wa malaikatihi, malaikat, wa kutubihi. Wa je kok. Maknanya koma, beriman dengan kitab-kitab. Wa rusulihi, maknanya rasul-rasul. Anak hamba duduk mana tadi? Ada? Ada ya? Timbang agak tu. Ada tu lagi. Kemudian wal yaumil akhir. Rukun iman yang kelima pun, rukun iman yang kelima pun diatafkan dengan waw. Tapi rukun iman yang keenam Nabi dah ataf. Dah ataf dengan waw, bahkan Nabi mendatangkan amil dia. Amil mana? Wa tu'mina. Nabi ulang sekali lagi, wa tu'mina. Kalau perasan. Perasan tak dalam hadis Arba'in Nawawi tu? Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. 5. Nak masuk rukun iman kena wa tu'mina. Diulang sekali lagi, wa tu'mina. Wa tu'mina bil qadari, dan kamu beriman kepada ketentuan aku, khairihi, baik. Apa baik? Imbang ta'at. Wa syarrihi, jahat, ketentuan aku juga. Mana? Apa jahat? Jahat ni bukannya buruk, jahat. Apa jahat? Kufur dan maksiat juga ketentuan aku. Kamu kena beriman. Ni ulama syarah kenapa Nabi mengulang balik wa tu'mina. Kenapa? Kenapa Nabi tak seterus antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari lalu. Tapi Nabi kata wa tu'mina bil qadari. Ni dipanggil cakapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak sisi. Apa yang diucap oleh Rasulullah, walaupun satu patah perkataan, kita wajib yakin itu adalah wahyu daripada Allah, itu adalah mukjizat daripada Allah. Yang mana tiap-tiap percakapan Rasulullah tu mesti ada faedah dia. Kenapa Rasulullah mendatangkan amil sekali lagi, mengulangi wa tu'mina? Katanya para ahli ulama, kerana Nabi nak beri penekanan pada rukun iman yang keenam. Pasal pada rukun iman yang keenam ni, ramai dari kalangan orang-orang Islam dia boleh tergelecoh, boleh tergelincir. Sebab tu Nabi mengulangi wa tu'mina. Itu di poin dia. Dan kalau kita ngaji sifat 20, ngaji sifat 20 kan, dia rukun iman yang keenam ni, sekali nak kira, dia termasuk dalam beriman kepada Allah dah. Rukun iman yang keenam ni sebenarnya, kalau nak kira tak perlu dah sebut, Nabi sebut sebenarnya. Sebab apa? Termasuk dalam beriman kepada Allah. Sebab apa? Sebab masuk beriman kepada qada-qadar itu ialah kita beriman kepada Allah yang bersifat dengan kudrah dan iradah. Ini. Jadi kita mengaji sifat 20, bila masuk kepada
mengenal Allah. Apa maksud mengenal Allah? Beriman kepada Allah. Lalu dia hurah. Allah mana? Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadith, qiyamuh bi nafsi, wahdaniyah, qudrah, iradah. Apa ini? Itu maksud beriman kepada Allah. Kena ngaji pula lah waktu tu. Jadi kalau nak kira, qada ni masuk dalam rukun iman yang pertama dah. Sebab qadar kita kena faham di sisi Imam Asy'ari, qada ni mana? Qada ialah ketentuan Allah yang azali. Itu maksud qada. Maknanya ketetapan Allah, takdir Allah, ketentuan Allah yang azali, yang bersifat dengan iradah. Itu dipanggil qada. Ni di sisi Imam Asy'ari. Apa maksud qada? Ketentuan Allah, ketetapan Allah, takdir Allah yang azali. Tuhan tetap tu azali dah berlaku segala perkara mungkin. Jadi Tuhan tetap dengan apa? Dengan sifat iradah. Itu qada. Qadar lain qadar. Dia qada lain, qadar lain. Qadar pula mana? Qadar ialah kalau kita gak bahasa dia ni perlaksanaan. Tu. Kalau kita tadi kata perbuatan, maknanya Allah melakukan apa yang telah diqadakkan oleh Allah sejak azali, maka dinamakan qadar. Faham tak gini? Jadi Allah laksanakan, Allah buat apa yang telah diqadakkan oleh Allah sejak azali. Allah buat dengan apa? Dengan sifat qudrah yang ada pada zat Allah. Jadi kalau kita faham situ qada ni adalah beriman kepada Allah yang bersifat dengan qudrah iradah lah. Faham tak gini? Yang mana ia termasuk dalam beriman kepada Allah. Rukun iman yang pertama dah nak kira ni. Maknanya tak perlu dah nak diletak suku rukun iman yang keenam. Qada. Apa dah gini? Ni dia ulama dia fikir, dia hurai, dia syarah. Dah. Lalu kenapa dia letak suku? Kerana tadilah nak beri penekanan kerana sini ni berlaku banyak penyelewengan. Banyak kesalahfahaman, banyak kegelinciran, banyak kesesatan mana pada memahami sifat Allah, qudrah iradah. Mana qudrah iradah? Kuasa Allah, kehendak Allah. Ramai situ salah. Kena molek hak yang bidang agama pun salah lagi. Begini sungguh ni, dan ternyata berlaku sungguh. Faham ni? Daripada sini tubik mana? Fahaman Jabariyah. Salah fahamnya berkait dengan qada-qadar. Daripada sini tubiknya pula fahaman mana? Mu'tazilah. Mu'tazilah mana? Mari daripada salah faham berkait dengan sifat qudrah iradah. Qada-qadar. Kemudian daripada sini juga tubik fahaman mana? Fahaman qadariyah, fahaman tabaiyin. Ni. Yang mana tubik alihnya macam-macam. Yang mana masing-masing faham Allah kuasa ni macam mana? Lagu ni Allah kuasa. Qadariyah faham lagu ni. Mu'tazilah faham lagu ni Tuhan kuasa. Hak kita ahli sunnah pula macam mana? Yang mana Rasulullah kata hanya sesahaja yang selamat. Hak betul ahli sunnah wal jamaah. Lepas tu kita ahli sunnah ni bukan setakat kita mengaku aku ahli sunnah, bukan. Kita kena tahulah macam mana pegangan ahli sunnah tu. Lepas tu untuk kita berpegang dengan pegangan ahli sunnah. Bukan kita hanya mendakwa, faham tak? Saya ahli sunnah. Dah ahli sunnah tu macam mana? Tahu. Bukan tu. Dia bukan ahli sunnah ni duduk pada pengakuan nama gitu. Dia pada pengamalan, praktikal amalan tu. Macam mana kita faham akidah ahli sunnah wal jamaah? Sebab sekarang zaman fitnah, puak-puak yang mentajsimkan Allah, puak-puak yang mentashbihkan Allah dengan makhluk pun mengaku ahli sunnah juga. Allah bertempat, Allah duduk atas arah, Allah bertangan, tapi tangan bertempat tidak serupa dengan kita. Dipanggil, tapi mengaku dia ahli sunnah. Sedangkan jalanan tu, cara dia, metod yang dia bawa tu bukan ahli sunnah itu. Allah bertempat tapi tempat selayuk. Bukan ahli sunnah. Isbat maknanya menetapkan Allah bertempat dulu, kemudian menyucikan kemudian. Bukan kaedah ahli sunnah. Kaedah ahli sunnah menyucikan Allah dulu, tanzih dulu, tanzih. Allah laisa kamitsli syai'. Tuhan tak serupa dengan sesuatu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang sebanding, yang setara, yang serupa dengan Allah. Tuhan kata tu ayat hak muhkam. Ayat hak jelas, qat'i dah. Kita suci, tanzih dulu. Lepas tu mari ayat hak mutasyabihat. Tuhan nampak, Tuhan kata dia duduk atas arah,
ada tangan, ada kaki, ada muka. Kadang-kadang dalam ayat tu Tuhan kata dia ada setangan. Ayat lain kata ada 2 tangan. Ni ayat Quran Melaka ni kadang-kadang Tuhan kata dia ada banyak tangan. Sudah nak faham mana kita. Ni orang panggil berhajat kepada kita mengikut akan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah terbahagi kepada 2. Sama ada ulama dia panggil tarik salaf ataupun khalaf. Bukannya salafi wahabi, bukan. Dia salaf. Hak yang salafi wahabi tu bukan. Hak tu bukan salaf tu. Hak tu bukan ahli sunnah. Hak kata hak isbat sifat makhluk diri Tuhan, lepas tu kemudian itazih. Hak tu bukan tarik salaf. Salaf sungguh dia menyerahkan, dia panggil tafwid, serah bulat-bulat makna kepada Allah bila jumpa dengan ayat mutasyabihat. Sama ada ayat Quran ke ataupun hadis. Ada ni. Dia kadang-kadang hadis ni kalau kita baca setengah-setengah kita jumpa. Ada hadis tu riwayat Imam Tirmizi, Nabi SAW tidur mimpi jumpa Allah. Allah pegang atas belakang Nabi. Berasa jari-jari Allah sejuk kata. Nak faham mana kita hadis. Kita faham macam kita faham otak kita. Faham gitu kok. Teruk sajalah mayapang kita ni. Sebab tu dia kena ngaji akidah dulu mula-mula. Nak ngaji hadis baik, nak ngaji tafsir baik, kena akidah terkemak dulu. Nak faham ni bukan mudah ni. Jadi ulama salaf bila jumpa hadis-hadis seumpama ini, ayat-ayat seumpama ini, maka dia serah bulat-bulat pada Allah. Tapi ingat kita ada ayat ahmukam. Ayat hak qat'i mana Tuhan kata laisa kamitsli syai'. Tuhan tak serupa dengan sesuatu. Tuhan tak berjerit, Tuhan tak berjesing, Tuhan tak bertempat, Tuhan tidak berarah, Tuhan tak atas, tak bawah, tak ke depan, tak belakang, tak kanan, tak kiri. Tuhan tak tingkat dengan masa, Tuhan tak besar, Tuhan tak kecil, Tuhan tak berwarna, Tuhan tak berhuruf, Tuhan tak bersuara, Tuhan tidak terlintas di akal kita, Tuhan tak boleh dikecap oleh panca indera 5 kita. Tak ada, bukan Tuhan lagi. Sebab yang kita sebut tadi semua benda baharu, makhluk lagi. Lalu Tuhan bukan apa? Laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Tiba-tiba ada ayat kok seolah-olah nampak macam Tuhan makhluk pula. Maka kita tanggung. Ni ulama tanggung ni ayat mutasyabihat. Sebab ayat muhkam ada dah ni. Kena pakai ayat muhkam dulu lah. Walam yakul lahu kufuwan. Bila datang ayat mutasyabihat, ulama salaf serah. Tak usah kata tangan-tangan, serah pada Allah lah. Ni yadullah fawqa aydihim. Kita terjemah yadullah, tangan Allah. Dah tangan lah. Tu dia takwil dah tu. Dia panggil takwil dah. Tangan lah. Tapi tangan hak layak. Bukan salaf. Yang isbat tangan tu bukan salaf. Salah yadullah fawqa aydihim ayat Quran. Beriman. Lagu mana maksud yadullah? Apa maksud? Wallahu a'lam bimuradih. Allah lah Maha mengetahui apa yang Tuhan nak. Bukan kata tangan. Lepas tu tangan layak. Ni panggil mujassimah ghairu sharih. Kau ni dipanggil fasik lagi mubtadi' hukum dia. Dosa besar dan bid'ah pegangan lagu ni. Tapi kalau tangan macam kita lah. Cuma besar tangan Tuhan, bapak muda atas langit. Awak tu dipanggil mujassimah sharih. Waktu jelas ada mujassimahnya. Ni ittifaq ulama kata kafir orang ni. Kafir itu pegang ini. Tangan, Tuhan kata tangan. Cuma tangan Tuhan besar. Gitu. Tuhan duduk atas arah. Arah tu mak Tuhan. Duduk atas tu, stokor Tuhan. Tu kafir. Kafir ittifaq tu. Ittifaq ulama kata kafir. Tapi Tuhan duduk atas. Tapi duduk selayak. Ni dipanggil mubtadi' pegangan bid'ah. Bukan salaf. Bukan ahli sunnah dia panggil, bukan. Salaf, Tuhan tak ada bertempat. Tuhan tak bertempat. Kalau sebut atas bertempat lalu. Makhluk berjerit berjesing lalu. Dan lagu mana? Wallahu a'lam bimuradih. Tu salaf. Gitu surah. Sebab kita ada dah ayat hak muhkam. Walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitsli syai', innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Tu dipanggil ayat muhkam lagi. Kenapa kita nak pergi isbat hak yang mutasyabihat tu? Faham dah gini. Di ayat Quran ni dia mustahil berlaku tanakuk. Tanakuk ni berlaku mustahil. Kita wajib beriman setiap daripada 30 juzuk hak sampai kita ni itu adalah wahyu Allah. Kita tolak salah satu daripada ayat kufur. Tu jangan main-main. Menaikkan pada bismillah tadi. Bismillah pada awal surah. Waktu khilaf lah. Waktu khilaf. Mazhab Syafi'i baru kata ayat Quran. Mazhab Hanafi, mazhab Hambali bukan ayat Quran. Bismillah pada awal surah.
Lepas tu dia panggil penceraian, nak ceraikan surah-surah saja. Bukan ayat Quran bismillah. Itu mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Mazhab Maliki bismillah pada awal surah Fatihah saja ayat Quran. Adapun bismillah pada 112 surah lagi bukan ayat Quran. Itu mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i bismillah pada awal surah tiap-tiap 113 surah semua ayat Quran. Jadi khilaf bismillah. Tapi orang lain ittifaq ayat Quran belaka. Jadi kita beriman. Jadi mustahil Al-Quran ni berlaku tanakut, belaga makna bukan? Jadi kalau berlaku ayat mutasyabihat ni kita tanggung. Sebab kita nak faham ayat Quran ni sebab dia bahasa Arab. Bahasa Arab ni dia perlu kepada ilmu alat yang lengkap kita nak faham ayat Quran. Sebab bahasa Arab ni lebih-lebih lagi wahyu Allah, dia cakap dengan penuh balaghah ayat-ayat Quran. Faham lagi ni? Balaghah ni maknanya kaedah-kaedah bahasa Arab lah. Ada isti'arah, kadang-kadang Tuhan cakap, kadang-kadang majas mursa, isti'arah, kinayah. Kita mana belajar? Faham lagi ni? Jadi kita nak faham litera tak boleh, faham litera gitu. Faham litera punah ganah. Ni bahaya ni, fahaman dia ni. Faham litera dia panggil punah ganah. Kadang Tuhan kata duduk atas langit. Lepas tu ayat Tuhan kata duduk kalau orang lahir ni nak khabar ni pula. Kalau faham litera dah kau punah. Mana? Ada Tuhan kata di atas aras. Tiba-tiba ada ayat Tuhan kata mana? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan orang sabar. Duduk dengan kita pula. La takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Tengok. Mu jangan takut, mu jangan memang. Ni Tuhan dudukkan dengan kita. Ni ma'a ni kalau ikut litera dia ke. Duduk sekali ni. Tadi kata duduk atas aras. Oh jadi Tuhan aras se, Tuhan bawah se. Gitu. Lu kalau faham zahir kau gitulah. Lepas tu jangan faham zahir. Faham lagi? Faham zahir punah ganah lalu. Lepas tu Tuhan kata dia duduk dekat orang leher. Lepas tu ayat lain pula. Tuhan duduk kat orang leher, Tuhan lain pula. Jadi banyak Tuhan pula. Gitu. Lepas tu jangan faham. Jangan ikut puak-puak yang ambil litera ni. Puak Wahabi ni jangan. Wahabi ni dia telah menular. Yang mengambil makna zahir ayat, mentajsimkan Allah bertempat gini. Bahaya pada akidah itu. Jangan pegangan seumpama ni. Walaupun ni dia ngaku dia ahli sunnah. Walaupun dia ngaku ahli sunnah ni, bimbang ni ngaku ahli sunnah dah tahan tu. Tu kalau salah tafwid, serah makna bulat-bulat. Kalau khalaf ni ulama salah juga yang hidupnya berada pada 300 tahun hijrah ke atas. Siapalah ke dia ni? Maknanya bila berjumpa dengan ayat mutasyabihat, dia menggunakan kaedah takwil. Maknanya menukar makna ayat yang memberi kesamaran tadi kepada makna hak yang jelas. Jadi kita dak mana ni? Dak ragu-ragu dah. Macam kita dak semabur dah. Gitu. Kalau Tuhan kata yadun, tangan, ditakwil dengan makna kuasa, qudratun. Gitu. Tu dipanggil khalaf. Kalau Tuhan kata wajhun, muka. Apa maksud wajhun? Biasa khalaf dia akan takwil dengan makna zatun. Wajah, muka dengan makna zat, diri Tuhan. Kalau istiwa, maknanya istiwa ni, kalau istiwa ni dia ada 12 makna dia. Dalam bahasa Arab ada 12 makna. Bukan makna duduk saja, dia macam-macam ada pada hari ni. Jadi kenapa nak pergi letak makna duduk Tuhan? Sedangkan bahasa Arab banyak makna istiwa. Dia bahasa Arab ni bahasa yang kaya. Bahasa yang kaya. Satu perkataan tu kadang-kadang boleh berbelah-belah makna. Tiba-tiba Tuhan guna perkataan Tuhan. Jadi ujian bagi hamba lah. Macam mana kita nak ikut kebenaran. Kita nak ikut hak mana. Kita rasa kenang Tuhan istiwa tu mana Tuhan duduk. Ambil mana istaqarra. Duduk tetap atas arah. Dah. Boleh faedah orang ni. Kalau khalaf bukan duduk tetap, tapi istaula dia panggil. Mana? Menguasai arash. Ni ulama khalaf dia panggil. Mana ni? Kalau ada ayat hadis hak Tuhan kata dia turun daripada langit ke bumi ke 1/3 malam mencari hamba-hamba dia yang beribadat Tuhan ampunkan. Tu apa maksud Tuhan turun daripada langit ke bumi tu? Kalau salah, wallahu a'lam, Tuhan laisa kamitsli syai'. Tuhan tak berjering, Tuhan tak berjenis, Tuhan tak turun, Tuhan tak naik, Tuhan tak bergerak, Tuhan tak diam. Mukhalafatul lil hawadith. Patu maksud dia wallahu a'lam. Kalau khalaf takwil, turun daripada langit bumi, apa maksud? Turunnya rahmat Allah. Bukan turun zat Tuhan. Kalau Tuhan turun zat Tuhan kau macam kapal terkepang kau Tuhan di atas ni tu. Beza mana Tuhan dengan kapal terkepang?
Dia kena jaga molek akidah tu. Jadi kita bimbang hak yang pegangan yang salah tadi pun mengaku ahli sunnah juga. Ada kita bimbang. Jadi kita nak tahu ahli sunnah ni macam mana. Hak kait dengan qada-qada tadi, tubik macam-macam fahaman. Qadariyah kita sebut, Jabariyah, Mu'tazilah, Tabaiyin. Hak kita nak ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama sekali kita kena faham apa maksud qada-qada tadi, apa dipanggil ketentuan Allah, hak azali, dan apa yang berlaku ni semuanya adalah perbuatan Allah. Tu dia. Bila kita faham apa yang berlaku semua perbuatan Allah, maka kita tak ada adalah sepatutnya nak pertikaian-pertikaian dah gapo. Tak ada gapo dah, semua. Bila sebut semua, termasuk hak kita tanya tu gapo pun dipanggil qada-qadar. Dah. Berlaku mana tiap-tiap turun naik nafas kita qada-qadar. Berlaku tiap-tiap kerlipang di mata kita qada-qadar. Berlaku terdetik di hati kita pun qada-qadar. Tidak ada berlaku suatu pun di alam ini. Bila sebut alam, semua selain pada Allah dipanggil alam. Tidak ada berlaku, walaupun kita kata satu zarrah, satu kerlipang mata, satu saat tidak berlaku dengan sendiri, melainkan semuanya itu adalah qada dan qadar. Nak tolak fahaman kebanyakan orang awam, dia faham qada-qadar ni mana? Hak benda-benda tak molek saja. Contohnya tsunami, miskin, sakit, bakar tu, COVID tu, qada-qadar. Kena beriman, kena percaya, kena redha. Itu saja qada-qadar, bukan? Hak tu memang qada-qadar juga, tapi bukan hak tu saja. Qada-qadar ni semua berlaku ni. Dah. Lagi tu dia nak memahami maksud Allah berkuasa dan berkehendak tu. Sehingga apa yang berlaku di perbuatan kita ni, hamba ahli sunnah wal jamaah wajib kita berpegang, kita ada pilihan, kita ada ikhtiar. Apa maksud ikhtiar? Kita ada pilihan hati. Kita boleh pilih nak buat ke tak mau buat. Wajib kena pegang tu. Lepas tu kita wajib pegang pula kita ada usaha kasbun. Kita ni hamba ni dia ada dua, ikhtiar dan kasbun. Kita nak menghasilkan satu-satu perkara pada perbuatan hamba, dia kena ada ikhtiar, dia kena ada kasbun. Pilih nak buat ke tak mau buat, kemudian kita usaha buat, baru jadi. Jadi ikhtiar usaha ahli sunnah wal jamaah wajib berpegang kita ada. Tapi ingat, ada hanya pada zahir, bukan pada hakiki. Dia panggil hanya ada pada majazi, isnad majazi saja, bukan beri bekah, bukan hakiki, tak ada hakiki. Maknanya hakikatnya apa yang terlintas di hati kita, ikhtiar kita, perbuatan kita pun adalah qada dan qadar Allah juga. Hak terlintas di hati kita nak buat tak mau buat, mari berasa nak buat baik, berasa nak buat jahat, qada-qadar. Dapat buat baik apa? Qada-qadar pada hakiki. Tapi ingat, zahir kita ada ikhtiar usaha sandar di kita. Mana orang tak faham ni? Kadang ni pegang mana? Jabariyah, kita tak ada ikhtiar usaha. Sebab segala-gala qada-qadar, sehingga segala-gala qada-qadar menafikan ikhtiar usaha hamba. Maka terlucut daripada pegangan ahli sunnah wal jamaah. Kerana apa? Kerana telah menafikan ayat Al-Quran yang mana Allah Ta'ala menyandarkan perbuatan ikhtiar usaha ni kepada hamba. Tengok dalam ayat Tuhan kata kepada, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat kebaikan walaupun sebesar zarah, dia akan dapat melihat kebaikan itu di akhirat, dengan bahawa dia akan dibalas dengan kebaikan. Demikian juga siapa yang buat jahat walaupun sebesar zarah, kecil je zarah ni kecil, dia juga akan dapat lihat kejahatan yang dia buat tadi di akhirat kelak. Tengok dalam ayat ni Tuhan sandar kepada kita, pada hamba yang buat baik ataupun buat jahat. Sedangkan dalam ayat lain Tuhan kata, tengok qul kullum min indillah, katakanlah wahai Muhammad, sekalian apa hak berlaku ini adalah daripada Allah. Faham lagi? Semua hak berlaku. Hak berlaku maknanya hak yang alam ni, maujudnya alam ni, patut pula berlaku di alam ni. Kalau contoh kita ni Allah buat, patut berlaku pada perbuatan kita pun Allah juga, daripada Allah juga. Contoh ayat lain, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang ciptakan kamu dan jadikan tiap-tiap apa yang kamu buat. Tengok. Kita Tuhan jadi, Tuhan kata. Lepas tu perbuatan kita pun adalah perbuatan Tuhan juga. Dia juga buat perbuatan kita.
Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai. Khaliqu kulli syai, dia yang menciptakan, menjadikan sekalian perkara. Syai ini semua. Termasuk cakap kita, gerak kita, diam kita, bangun kita, duduk kita, dia panggil syai. Dia belaka yang buat. Tengok Tuhan sebut dalam ayat, wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama. Wahai Muhammad, bukan kamu yang melemparkan pasir dalam mata orang kafir pada ketika peperangan Hunain itu, bukan kamu. Tapi walakinna Allah rama. Tengok, tapi Allah lah yang lempar. Tengok, ni dipanggil hakikat ni. Hakikat tauhid, tidak ada sesuatu pun melainkan semua qadar. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah wahai Muhammad, tidak akan berlaku, tidak akan terjadi sesuatu pun ke atas kita illa ma kataballahu lana, melainkan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Termasuk mana gerak diam kita, nafas turun naik kita kerja, kita bangun, kita tidur, kita duduk, semua dipanggil maknanya takdir Allah. Ni. Tapi dalam ayat tadi Tuhan kata kita pula, siapa yang buat baik dibalas baik, siapa buat baik. Mana Tuhan sandar, nampak lagi? Tuhan sandar perbuatan ikhtiar sendiri pada hamba. Maka sebab itulah ahli sunnah wal jamaah wajib kita berpegang, kita ada pilihan perbuatan hanya pada zahir sahaja. Pada zahir. Pada zahir. Jangan kita berpegang ikhtiar usaha kita ni hak mutlak pula. Tadi jadi pegangan hak yang hak yang selagi pegangan qadariyah. Qadariyah pegangannya mengatakan, atau dia bukan kata ni pegangan. Kita bukan bab kata, bukan bab cakap ni, kita bab pegangan. Dia cakap sama. Cakap ni kita orang beriman dengan orang kafir tak ada beza, sama. Semua cakap dipanggil bersandar kepada asbab. Tu dipanggil cakap. Kita cakap kan, api membakar. Pisau yang menghiris. Api lampu yang mencerah. Matahari yang memanas. Tu tengok. Ibu yang melahir tu cakap. Tapi pegangan kita hakiki tak ada hak berlaku, melainkan qadar. Tidak ni. Api tak membakar pegangan. Allah yang membakar. Ke mana? Bukan matahari yang memanas, bukan matahari yang menerangi bumi, tapi qadar. Bukan lampu yang mencerahkan surau, bukan kipas yang menyejukkan, tapi qadar. Tapi cakap tu kita sandar di asbab lah. Sebab tu zahir, cakap antara orang beriman dengan orang kafir sama saja, tak nak beza. Sebab tu kita tak boleh nak hukum orang kafir ke beriman. Pada gini. Maknanya kalau orang kata orang Islam lah. Orang Islam, kita kata dia ni imam ada kedok ni. Cakap tengok sandar di asbab, kata obat. Ni obat yang menyembuhkan. Dah apa tak boleh kata obat menyembuhkan? Boleh. Cakap asbab. Tu mana? Kita jaga kita. Cakap apa gitu? Cakap syirik. Apa syirik pula? Tu mana? Dia panggil cakap asbab. Salah cakap kita, jaga kita, salah. Salah ke mananya? Dah kita cakap je kok. Tu mana? Siapa yang lahirkan kita? Mak kita. Syirik lah. Yang lahirkan kita mana? Ada hak lahirkan kita, mak kita Allah. Dia panggil cakap asbab. Dia panggil mana ni? Covid, bahaya Covid. Mematikan syirik. Cakap asbab. Cakap asbab tu. Nah ni. Hakiki pegangan kita tak ada asbab, semua qadar lah. Tu pegangan tu duduk dalam, bukan duduk luar ni. Abang tu nak kena molek tu pegangan tu. Jadi kalau qadariyah, kalau qadariyah tadi jadi melampau. Sehingga pilihan dan perbuatan hamba ni dipanggil secara mutlak dah. Bebas daripada qadar-qadar. Jadi Mu'tazilah, Jabariyah tadi, apa tadi? Jabariyah tak ada langsung, semua qadar-qadar. Bila semua qadar-qadar, kita langsung tak ada pilihan dan perbuatan. Nak suruh pada Allah pula-pula. Dari segi pegangan tu betul dah. Cuma dia menafikan zahir ikhtiar usaha hamba. Waktu salah dia. Bila nafi, maka dia telah menafikan ayat Quran juga. Maka ulama hukumkan pokok ni sebagai fasik mubtadi'. Dosa besar dalam pegangan ni. Lepas tu bid'ah pegangan ni. Yang main-main. Lepas tu Jabariyah ni dia boleh pergi kepada jadi zindik, kafir zindik. Ni Jabariyah. Sebab Allah Ta'ala mai hakikat batiniah ni, Allah Ta'ala baka. Jadi kita dak mai apa dak apa. Wah letaklah kedah kan. Syurga ni neraka. Jahat dari mana pun. Ni.
Tak mai apa pun syurga-syurga kau. Ni. Dia boleh bawa kepada menghalalkan apa yang diharam, mengharamkan apa yang dihalal, boleh jatuh murtad zindik pula. Tu bahaya Jabariyah ni. Tu dia. Jangan. Kita wajib pegang, kita ada ikhtiar usaha ni. Sebab ayat Quran. Tapi kita jangan terlucu. Kalau ayat Quran kata segala-gala qada-qadar, termasuk mana ikhtiar usaha kita. Sebab kalau kita pegang ikhtiar usaha kita ni mutlak. Apa maksud mutlak? Mana tak terikat dengan qada-qadar. Kita memilih, kita hak buat ni. Zahir kita ni nampak cakap ni. Kenapa Tuhan hak tukar gerak ke cakap? Kenapa Tuhan yang menggerakkan tangan? Tak nampak kita. Nak akad, nak letak, nak cakap, tak bercakap, nak bangun, nak duduk. Kita zahir. Zahir kita. Hakiki tak ada kita semua qada-qadar. Zahir wajib kena kata kita. Kena pegang, kita ada ikhtiar. Tapi hakiki tak ada kita. Tapi kalau kata hakiki pun kita, bukan hak Tuhan, dia jadi qadariyah. Qadariyah. Hak ulama kata, pegangan ni ittifaq ulama kafir. Kafir ni. Ni. Dia bukan cakap ni pegangan. Kita nak ulama umum ni. Bukan cakap ni bab pegangan. Bukan bab cakap ni bab pegangan. Jangan salah faham bab orang dia tak dengar molek ni, dia salah faham, balah pula jadi. Kafir. Itu dua orang kodang lah. Mana ini? Dah orang cakap salah di asbab. Kafir. Kata obat. Kata obat tu jadi. Mana ada obat jadi? Allah Ta'ala lah ke? Cakap bukannya pegangan. Ni masalah pegangan. Cakap kita tak nak fikir ke? Orang Islam bila cakap salah asbab, kita boleh ihtimal lalu dia ada pegangan ni. Tu orang Islam. Dia lain orang kafir. Orang kafir bila dia cakap sanad sebab tu pegangan dia. Tu orang kafir. Jadi kita tak nak kata orang cakap. Kita jaga kita. Tak ada akidah. Ngaji wan. Apa tuduh itu orang? Ngaji kita tu duk mengaji dak habis. Tuduh orang duk mengaji pula dah. Kita ngaji dak habis. Tak boleh salah kita jaga kita. Apa? Bukannya mana ni tak comel kata Allah jaga kita. Boleh je. Tapi apa kita nak katakan sesat? Tak ada akidah cakap kita jaga kita. Tak kenalah pula kitanya. Faham lagi? Ada pun kita nak sunuk baki biar jadi comel ayat Allah jaga kita. Tak ada masalah. Tapi kalau kita nak tuduh orang tu yang sebut kita jaga kita tu siapa ke rosak akidah, tak kena kita. Tak kena. Mana boleh hukum orang pada zahir? Ke mana? Dia. Jadi kalau qadariyah berpegang ikhtiar pilih hamba ni beri bekah. Apa maksud beri bekah? Mutlak, tak terikat dengan qada-qadar Allah. Kita pilih di hati kita. Kita buat di perbuatan kita pun kita. Yang menghasilkan perbuatan pun kita. Bukan Allah. Ni kafir ni. Kafir yang baik. Allahu Akbar. Zahir, kita lah ahli sunnah pun. Hakiki tak ada kita semua qada-qadar pegang molek ni. Setiap nafas, kalau kata setiap nafas, setiap kedip mata qada-qadar kau, semualah. Kalau dibuat lagi kita kena pegang kita tu. Ke mana? Sebut dah ayat Quran tadi. Nabi sebut dah dalam hadis, antum min bil qadari, kamu beriman. Sebab sini orang tak berapa nak terima ni. Hak tak boleh nak terima lagi mana? Perkara jahat. Tengok perkara jahat. Bila kata serema, hak berlaku daripada qadar, apa maksud daripada serema tu? Apa hak termasuk dengan serema tu? Termasuknya perkara jahat. Jahat ni ke apa jahat? Kufur, maksiat, kejahatan, tu dipanggil jahat. Kufur, maksiat, dosa ni benda Tuhan marah, Tuhan larang. Bahkan Tuhan suruh kita pergi cegah. Tapi tiba-tiba kita wajib berpegang itu adalah ketentuan Allah. Macam mana? Boleh? Kalau boleh bagi lesar habis lepas ilmu fardu. Tapi kalau macam mana? Tak terima kita. Dia nak terima ke ada apa? Jadilah buat Mu'tazilah. Mendahulukan akal. Tadi Nabi kata dah tu. Antu mina rukui maikana. Apa tak Nabi ulang? Pasal apa Nabi ulang? Kamu beriman, kamu percaya di hati putu bil qadari, dengan ketentuan Allah, khairihi, hak baik. Baik ni baik, taat, iman dan taat. Wa syarri, dan beriman dengan ketentuan Allah yang jahat. Apa jahat? Kufur dan maksiat pun adalah ketentuan Allah. Tapi mari di kita, mari di puak Mu'tazilah, macam mana Allah
marah benda maksiat, Allah murka, Allah larang, tiba-tiba ketentuan Allah. Tak boleh nak terima. Tengok. Ni dipanggil ujian Makkah ni. Lepas tu nak khabar mana? Kejahatan, maksiat yang dilakukan oleh hamba sendiri yang memilih dan melakukan secara mutlak, tak berkait dengan qada-qadar. Ni pegangan Mu'tazilah ni. Dia tolak ayat Quran hadis. Ke mana? Ke kita mana? Itu lagi atas sini dah. Jangan pegang perkara jahat, bukan ketentuan. Jangan pegang itu. Kita ahli sunnah ingat saya lagi ni. Saya lagi jangan dia kena banyak benda nak kena ni, nak kena orang panggil nak kena lekong. Kalau tidak terlepas aku api bunuh. Kita selagi ahli sunnah ingat ni, prinsip kita haram kita menyandarkan perkara jahat, kufur, maksiat, bahkan perkara keji-keji kepada Allah. Haram. Ni dipanggil haram dari segi adab percakapan. Haram. Ni kalau kita sandar di Tuhan, berdosa besar. Dah. Contoh orang duk marah. Dah kerajaan zalim gini. Allah nak marah apa kerajaan? Ini semua adalah qada-qadar. Dia cakap. Kenapa kita nak menafikan qada-qadar? Walaupun kerajaan zalim naik, itu adalah qada-qadar. Ni dipanggil percakapan yang haram, berdosa besar. Dia cakap. Jangan main ni. Apa macam warak dia. Macam wali cakap ni. Tapi bapak jahil dipanggil. Haram tu cakap kita tu. Tapi di pegangan kita, ni pegangan macam mana pegangan? Betul lah. Hak berlaku kerajaan zalim ke kerajaan baik naik, qada-qadar berlaku di pegangan. Tapi cakap haram sana di Tuhan. Batu kadang-kadang kalau biasa dengar penceramah bila dia nak mengakhiri ceramah kan. Dia akan kata ni, yang baik daripada Allah. Lepas tu yang kurang, yang kelemahan tak baik tu daripada diri saya. Kan ada hak baik, hak kurang, hak tak malin daripada Allah juga, gitu. Cakap apa gitu? Dah cakap gitu. Lepas tu bila ustaz dia cakap gitu, dia kata Mu'tazilah ustaz. Dia kata hak jahat tu daripada dia. Tak kena tu. Mu'tazilah bukan cakap saja. Mu'tazilah di pegangan, bukan dicakap. Kita kata dah ni, orang beriman dengan orang kafir, cakap ni dah ada beza, sama ni. Lagi ni, kita cakap sama macam Mu'tazilah. Hak jahat tak boleh sandar di Tuhan. Hak baik saja. Tapi dia pegangan kita, baik ke jahat qada-qadar, semua daripada Allah. Nampak? Tapi Mu'tazilah, hak baik saja daripada Allah, hak jahat bukan daripada Allah, bukan setakat cakap, bahkan di pegangan pun bukan daripada Allah. Tu Mu'tazilah. Beza tak dengan kita? Beza. Kita cakap aja. Pasal apa dia cakap? Sebab dia panggil jaga adab cakap dengan Tuhan. Tuhan ajar ni. Tuhan ajar dalam ayat Quran. Tengok Tuhan sebut. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa yang berlaku, apa yang menimpa ke atas kamu daripada kebaikan, faminallah, daripada Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin, dan apa yang berlaku ke atas kamu daripada kejahatan, keburukan, famin nafsik, maka daripada diri kamu. Dia kata. Tadi ayat mula-mula kita baca, kul kullum min indillah, katakanlah sekalian daripada Allah. Tiba-tiba ayat ni pula, hak baik daripada dia, daripada hak jahat daripada dia. Ni panggil adab cakap. Lagi. Ayat lain tengok Tuhan ajar cakap. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. May yahdihillah, sesiapa yang Allah kehendak dia dapat hidayah, fala mudhillalah, maka tidak ada siapa yang boleh menyesatkan orang tu. Tengok ayat dia, may yahdihillah, siapa yang Allah kehendak hidayah ke atas orang tu, fala mudhillalah, maka tidak ada siapa yang boleh menyesatkan orang tadi. Tapi tengok, wa may yudlilhu fala hadiyalah, dan siapa yang disesatkan, maka tidak siapa yang dapat boleh beri hidayah. Tengok kalau dalam bab beri hidayah, Tuhan kata dia, Allah, jelas sebut siapa yang Allah beri hidayah. Tapi siapa yang disesatkan tapi tak sebut Allah, maka tidak siapa yang boleh beri hidayah. Siapa yang disesatkan, dan siapa yang menyesatkan ni? Siapa yang menyesatkan orang yang sesat tu? Allah juga. Tapi adab cakap tak boleh sandar hak tak molek kepada Allah. Banyak ayat Al-Quran.
Nah, banyak dalam ayat Al-Quran yang Allah ajar. Yang sandar pada Tuhan kejahatan ni, Iblis je cakap gitu. Iblis. Dah. Iblis cakap masa dihalau oleh Allah. Dah, daripada syurga kan. Ditukar dah jadi muka yang teruk, bodoh bila ingkar kufur kepada Allah. Lalu dia kata mana? Qala rabbi bima aghwaytani. Tengok. Berkata oleh Iblis, Rabbi wahai Tuhanku, bima aghwaytani, oleh kerana kamu telah menyesatkan aku. Orang dia kata Allah jelas-jelas, Rabbi bima aghwaytani, oleh kerana kamu telah menyesatkan aku. Dah. La uzayyinanna lahum wa la ughwiyannahum illa ibadaka min, dia ingat ayat belakang, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Wallahu a'lam. Kita tengok mulai ayat Quran. Maknanya melainkan orang yang betul-betul ikhlas kepada Allah. Orang lain aku akan sesat belaka. Oleh kerana engkau telah menyesatkan aku, wahai Allah, maka aku menghiasi manusia, aku akan tipu daya manusia sekelilingnya, melainkan hamba-hamba kamu yang benar-benar ikhlas. Waktu aku tak boleh nak kacau, kata Iblis. Tapi Tuhan dia kata mana? Oleh kerana kau telah menyesatkan aku. Tengok. Ni Iblis cakap ni. Kalau kita jenis cakap sandar ke Tuhan juga benda jahat, kita sahabat Iblis. Orang gini, orang beriman tak boleh sandar di Tuhan. Batu dalam surah Kahfi. Ada surah Kahfi hak cerita pasal mana tu? Kisah Nabi Khadir tu kan. Belah kapal. Lepas tu tanang harta anak yatim tu. Ada. Kalau hak belah kapal tu, katanya Nabi Khadir, fa'aradtu an a'ibaha. Pasal apa aku buat gini wahai Nabi Musa, kalau nak tahu? Fa'aradtu an a'ibaha, kerana aku nak membocorkan dia punya ni perahu, supaya apa? Tidak diambil oleh raja yang zalim. Tapi hak yang bahagian apa nama harta khazanah yang ada di bawah, apa nama di bawah bangunan tu, ada binaan tu, fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma. Allah yang kehendak. Allah yang kehendak tu. Tapi yang membocorkan aku. Padahal aku ni hak dia juga sebenarnya. Tapi oleh kerana bocor tu benda hak tak molek, tak disandar di Tuhan, maka Nabi Khidir sandar di dia. Adapun yang nak dapat harta khazanah kepada anak yatim tu benda molek, maka kata fa arada rabbuka, itu adalah kehendak Allah. Nampak tak? Dah nampak? Ada dalam hadis, dalam doa Rasulullah doa kunut, Rasulullah doa mana? Wal khairu kulluhu ilaihi, hak baik semua daripada dia. Wasyarru laisa ilaih, hak jahat bukan daripada dia. Tengok. Ni panggil adat cakap, bukan pegangan ni. Pegangan kita tadi dah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Qul kullum min indillah. Apa lagi ni? Bukan hak jahat pun daripada dia. Ke mana? Lepas tu kena jaga adat cakap. Lepas tu kita zahir sama saja dengan Mu'tazilah Qadariyah sama. Beza pegangan. Kalau Mu'tazilah tadi, hak jahat bukannya ketentuan Allah, bukan qadar Allah. Zahir pun bukan, hakikat pun bukan. Hamba yang memilih dan melakukan secara mutlak. Mana? Kita hamba juga, tapi zahir je hamba. Hakiki tak ada hamba-hamba Mana? Kan dalam hadis Nabi SAW sabda kan, ma minkum illa wa qad kutiba maq'adu minal jannah, maq'adu minan nar wa maq'adu minal jannah. Tidak ada seorang pada kalangan kamu ini melainkan telah ditakdirkan, telah ditetapkan oleh Allah ke atas diri dia ni, sama ada tempat dia ni di neraka ataupun di syurga. Tengok. Tetap neraka dah. Lalu sahabat tanya, faqalu wahai Rasulullah, afala nattakilu ana kitabina, adakah kita kena seruah begitu belakalah? Dah tetap neraka dah. Rasulullah kata jangan, i'malu, mu kena beramal. Pasal apa? Kita ada ikhtiar usaha zahir. Tuhan di kita. Kita ada hamba kita ni. Kena beramal. Tapi fakullun muyassarun lima khuliqalah. Tapi tiap-tiap dari kalangan kita ni akan dipermudahkan melakukan amalan mengikut apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Dia akan mudah. Kalau takdir kita baik kok, dia mudah buat benda baik. Takdir kita tak baik kok, dia mudah buat benda tak baik. Gitu kan? Tapi hakiki zahir kena kata kita. Jangan hakiki kita, zahir kita, hakiki pun kita. Mu'tazilah khilaf ulama sama ada kafir ke beriman. Pandangan doa kafir,
Pandangan muktamad fasik mubtadi'. Ni fasik mubtadi' ni Nawawi bukan dia cekecok, faham lagi. Dia ni barang dak sedap duduk. Khilaf ulama kafir ke dak? Pasal apa ya khilaf ulama kafir ke dak? Kalau perhati molek, dia telah mensyirikkan Allah pada perbuatan. Kata molek. Kalau Qadariyah kafir juga dah. Pasal apa? Waktu jelas. Sebab hamba melakukan secara mutlak. Bila hamba secara mutlak, maknanya ada lagi perbuatan selain daripada perbuatan Allah yang berlaku luar daripada kehendak Allah, luar daripada perbuatan Allah. Mana ada syirik situ. Waktu ittifaq ulama kafir. Kalau Mu'tazilah ni khilaf. Ada syirik juga sebab apa? Perbuatan jahat bukannya qada-qadar Allah, hamba sendiri. Maknanya ada perkara yang berlaku yang terlepas daripada qada-qadar, lepas daripada taklukan kuasa dan kehendak Allah. Dah Allah ke gitu? Tuhan ke gitu? Kita sembah gitu Tuhan kita? Dah lemahlah Tuhannya kalau ada lagi perkara yang berlaku yang lepas, yang terlepas daripada qada-qadar dia, lemahlah Tuhannya. Bukan Tuhan gitu. Ni orang panggil tak kenal Tuhan ni. Mu'tazilah. Batu ulama menghukumkan ada setengah kafir, ada setengah fasik. Dia fasik ni ayat dosa besar. Bukannya cekecok, bukannya nasi goreng. Dosa besar pula, dosa besar dalam bab usul. Dalam bab usul agama, bukan bab furu' ni. Dia gini. Ya, kita agama ni kita ada usul, kita ada furu'. Sama ada syariat zahir ke, syariat pegangan ke, syariat batin, dia ada gitu. Bukan. Dia sama ada dia gini. Salah. Dia agama dia ada usul, dia ada furu'. Usul ni mana? Tapak agama. Tapak agama ni kait dengan iman. Furu' ni berkait dengan amal ibadat kita, syariat zahir ke syariat batin. Syariat zahir ni mana? Sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, haji. Syariat batin berkait dengan ni keadaan hati kita ni, perangai perang. Ni ada dosa pahala dalam ni. Ada haji ngaji tasawuf. Haji ngaji tasawuf. Harap kena buang Melaka ni. Larangan-larangan Allah. Deki itu dosa besar lagi. Deki baik, riya, takabur, cinta pada dunia, ujub, semua tu dosa-dosa besar belaka yang dibuat oleh perbuatan hati kita. Tapi waktu tu ada orang cara zahir, comel zahir. Dalam 24 jam duduk lawan Tuhan. Ni kita. Lepas tu kena ngaji ilmu fardu ain belaka tu. Tauhid fiqh tasawuf. Tasawuf tu fardu ain ni. Nak belajar ni, nak buang perangai dak molek, lepas tu wajib kena pakar perangai molek. Mana? Antaranya rajat, khauf, zuhud, tawakkul, redha, sabar. Tu wajib itu, bukan sunat kita sabar. Bukan sunat kita tawakal, bukan, wajib kena pakar. Dak pakar berdosa kita. Kena ngaji pula pak tu. Jadi, lepas tu dia panggil furu' dah tu. Furu' ni mana? Cabang. Dia ada hak asal dia, usul, dia tapak iman. Kalau berkait dengan iman ni Nawawi, dia kalau dosa besar berkait dengan iman, dia dosa dia tu lebih besar lagi daripada dosa besar yang furu' agama. Lagi. Dan ni dosa besar, dan ni pegangan Mu'tazilah, pandangan muktamad kata dosa besar. Baik. Tapi dosa besar Mu'tazilah ni dosa besar bab pegangan, bab usul, bab tapak iman. Tapi ada dosa besar juga lain. Mana dosa besar furu' agama? Mana? Dak mayabang dosa besar, berzina dosa besar. Tapi dosa besar berzina, dosa besar dak mayang dipanggil dosa besar furu' cabang agama. Sama-sama dosa besar nampak zahir, tapi oleh kerana dosa besar yang dibuat Mu'tazilah ni dosa besar pegangan usul, maka dosa besar usul agama lebih besar dosanya daripada dosa besar furu' agama lagi. Nampak lagi faham tak? Dosa besar pegangan Mu'tazilah ni lebih besar daripada dosa dak mayabang. Nak ayat gitulah. Walaupun dak tinggal mayang, nak ayat wi. Walaupun dak tinggal mayabang, hajinya gi sama, tapi pegang hak jahat bukan daripada qada-qadar. Hamba mutlak. Pegang gitu. Ada apa pegang gitu kau? Dah ada ni jumpa orang yang seumpama ini. Bukan orang parah-parah. Orang cerdik-cerdik. Dia main akal. Lepas tu Mu'tazilah ni, dia prinsip dia akal, mesti logik akal mendahului Quran dan hadis, mesti gitu. Bila akal tak boleh nak nampak Quran hadis, maka kena tolak Quran hadis, kena tok akal dia. Ini Mu'tazilah. Jadilah gitu. Dah ada orang cerdik-cerdik macam ni. Mana boleh Tuhan marah, Tuhan murka benda jahat, kemudian Tuhan tak kedai pula dia buat jahat, lepas tu Tuhan tak dah neraka. Dia fikir gitu. Apa lagi?
Maka tak boleh. Zalim ya Tuhan gitu. Lepas tu bin natijah, hak jahat tadi bukan Tuhan takdir, hamba sendiri yang memilih dan membuat secara mutlak. Bukan setakat cakap, bahkan dipegangan begitu. Ini Mu'tazilah. Kita kalau mayangkan memang nampak gitu juga. Dah buat apa Tuhan buat gitu? Kita di sunnah tak ada apa-apa. La yus'aluna amma yaf'alu hum yus'alun. Sampai situ pun jangan tanya dah. Sebab tu sampai sini ada sahabat dia mari tanya Rasulullah. Dah kalau gitu Rasulullah, apa Tuhan buat juga? Dah, Tuhan kehendak dia jahat, lepas tu Tuhan tok dan neraka. Apa gitu? Lalu Rasulullah marah, muka merah. Habis Rasulullah marah. Rasulullah fa'am siku, Rasulullah kata, maka mu kena tahan, mu jangan tanya. Sampai situ berhenti dah. Tak boleh. Haram kita bertanya, kita korek kodok-kodok, tak boleh dah. Tapi kita yakin setiap apa yang Tuhan takdirkan, sama ada baik ke jahat, semua ada hikmah belaka-belaka. Tapi kenapa Tuhan tak boleh tanya? Tak boleh. Dah, sebab kita hamba. Nah, kita tanya, kalau kita nak tanya, kita kena tanya belaka. Tuhan apa-apalah Tuhan buat pasir, Tuhan buat batu, nyaknya ke batu puasang dia duduk situ. Kena jirit kat orang, you know, masuk syurga ke apa Tuhan nak buat orang berimang belaka. Boleh nak tanya orang itu? Boleh? Apa Tuhan buat kambing, Tuhan buat lembu, Tuhan buat pokok, Tuhan buat kayu. Apa dah buat orang berimang laku Tuhan syurga mengamah. Boleh nak tanya gitu? Ni dah kena barang kan? Kita ni jadi orang pun wajib ke Tuhan buat? Nak tanya. Ya, wajib Tuhan buat kita. Tak wajib. Kita ni tak ada pilihan pun benar jadi manusia. Kita ni semua ni dengan kehendak Allah, dengan perbuatan Allah. Kita jadi manusia ni dengan mutlak ta'alluq kepada iradah Allah, bukan dengan pilihan kita pun. Manakala Tuhan tak mahu buat kita pun boleh. Bukan wajib Tuhan buat kita. Tuhan tak mahu langsung mengadakan kita, boleh. Bahkan kalau Tuhan nak mengadakan kita, nak buat kita jadi pasir, semutih, boleh tak? Sebab hak dia. Zalim ni tak ada kena pada Tuhan, tak ada. Istilah zalim ni memang tidak akan terpakai kepada Allah, kepada Tuhan. Sebab zalim ialah benda hak bukan hak kita buat sewenang-wenang. Wad'u syai' fi ghairi mahalli. Bukan hak kita buat ikut dan. Itu zalim. Macam ni. Sama kalau kita buat contoh, ayam kita dalam rebang, kita ambil ayam kita sembelih, zalim dah ayam kita. Ikut pandanganmu lah, ayammu nak melih ke, nak jual ke, nak bagi orang, ayam kita. Mana? Tapi rebang tu, tepi rebang ayam kita tu ada rebang jarang kita. Ayam kat dalam tu. Selama je, spesies sama, jatang pun sama, ayam pun sama, harga pun sama. Tapi kita pergi junga hak dia. Ambil ayam dia, pak sembelih, jual ke. Zalim ke tak? Zalim lah. Pasal apa zalim? Sama je tu, kenapa ayam sama, sembelih pun sama. Pasal hak mula-mula, hak mung tak kepandangmu dah nak ambil. Hak yang kedua tu, hak orang. Hak orang mau ikut dah zalim lah. Dah kita ni makhluk ni ada ke hak yang lepas daripada milikkan Allah, ada tak? Tidak ada, walaupun sebesar zarah, semua milik Allah. Maka Allah mana bebas dia nak agapu, nak dia ni jadi orang ke, jadi natang, jadi pasir ke, jadi nak orang ni beriman ke kafir, hak dia belaka. Tapi wajib kita kena pegang ikhtiar usaha di kita. Jangan sampai lepas hamba tu, waktu jadi jabariyah pula. Jadi patutnya ingat tu. Tapi pegangan kita gitulah, semua hak dia belaka. Tak ada kita-kita. Kalau kita lagi ni maknanya dok kenal lagi lah tu. Dok kenal lagi tu. Dok kenal tu bukan setakat dok kenal, bahaya tu pegangan tu. Mu'tazilah tadi tu. Bahkan Mu'tazilah tadi bukan setakat dosa besar, lebih besar daripada dosa besar tinggal mayang. Bahkan dia ditulis setiap saat. Sebab dia berkait dengan akidah. Selama mana dia pegang salah itu, malaikat catat dosa besar. Pergi haji pun dosa besar. Pergi umrah dosa besar. Tengah mayang pun dosa besar macam. Pasal apa? Berpegang dengan akidah hak salah. Sebab tu ulama orang-orang dulu dia ajar dia mula-mula anak-anak cucu dia. Awwaluddin ma'rifatullah. Kena Allah molek dulu. Bukan ya gaduh nak ajar mayabang puasa dah. Kena Tuhan molek dulu. Dia kena molek dulu Tuhan. Baru tak apa lagi orang lain. Orang dulu dah yang ngaji sifat 20. Orang lain ni mana ada dah nak ngaji sifat 20. Nak kena Tuhan pun jalan mana? Lepas tu pegangan Mu'tazilah jadi Qadariyah, Jabariyah tu. Pasal tak kena Tuhan? Dah. Jadi mudah-mudahan perkongsian malam ini adalah sedikit sebanyak manfaat. Dah, rasanya lengkap dah secara umum tu. Dah. Tapi kita sebut tadi, kita ada ikhtiar usaha, atau hak jahat jangan sandar di Tuhan. Kita ada sunnah mana? Ada sunnah. Ada sunnah zahir macam Qadariyah, macam Mu'tazilah. Kita zahir.
Hak jahat kita jangan sandar Tuhan. Macam Mu'tazilah, Qadariyah, tapi pegangan macam Jabariyah. Dia duduk antara Jabariyah dengan Qadariyah Mu'tazilah. Duduk tengah-tengah. Pegangan macam Jabariyah. Tuhan berlaku, tak ada kita. Pegangan. Zahir kita zahir. Hak jahat jangan sandar Tuhan, kita. Perbuatan ikhtiar suruh kita. Wajib pegang tu. Macam Qadariyah, macam Mu'tazilah. Tapi dia pegangan macam Jabariyah. Dia panggil mukhtaron zahira. Zahir macamnya Mu'tazilah, majburun batina, tapi dipegangan macam Jabariyah. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dah. Jangan pegang salah hak tu lagi, keruk habislah kitanya dah. Hak tu dah sedap duduk belakang tu. Jabariyah baik, Qadariyah baik, Mu'tazilah baik, Tabi'in sekali lagi. Hak tu berkait dengan perkara asbab musabab. Perkara tabiat beri bekas macam kita kata tadi, api membakar. Air membasuh, pisau menghiri. Ataupun kita kata ni, bergeraknya jari, bergerak cincin jari, jari yang menggerak. Kita cakap gitu, tapi pegangan tak ada, kita tak ada jari-jari, kodak-kodak belaka. Itu pegangan kita. Api zahir cakap memang api membakar. Pegangan api tak beri bekas, semua kodak-kodak. Zahir kita cakap pisau menghiri, tajamlah pisau yang menghiri. Zahir cakap pegangan tak ada pisau-pisau, kodak-kodak. Itu pegangan kita. Tapi kalau tabi'in, memang diri pisau lah yang menghiri. Memang diri api lah yang membakar, bukan Allah. Ni tabi'in, ni ittifaq ulama kata kafir. Kafir ni. Ni pegangan, ingat molek bab pegang. Ingat bukan bab cakap ni. Ingat molek ni. Kan salah tu balah pula apa ni. Ingat molek. Ni pegangan bukan cakap. Cakap sama saja. Lepas tu kita jangan tuduh orang. Ni kita urusan kita masing-masing sama-sama dengan Allah ni. Tak boleh kita nak tuduh orang gini-gini tak boleh. Kita belajar ni bukan nak baca orang, nak baca diri kita. Faham boleh tu? Lepas ni jangan, ni kafir ni, Tabi'i, Qadariyah, Mu'tazilah. Bukan. Tak boleh nak baca kita. Pasal ni ilmu bab pegangan je ni. Tak ada orang boleh tahu, malaikat Allah saja. Lepas tu kita ni ukur diri kita je dah. Zahir tak boleh nak baca orang. Faham? Ingat molek. Walaupun dia cakap tu, aku garanti kamu memakar bab ni, aku cakap jari jadi. Cakap gitu sungguh. Tak ada sebut Allah langsung. Makar bab ni aku cakap jari. Confirm jadi. Double confirm. Cakap jari. Walaupun cakap gitu sekalipun, bila dia cakap tu orang Islam, wajib kita kena ihtimam, dia ada pegangan dalam hati kita je lah. Kita boleh cakap kan ukur zahir. Ni cakap sikit kafir. Cakap dalam akidah. Kita belajar dah habis ni. Mana kita cakap sandar di asbab, tak apa pula. Siapa melahirkan awak? Ibu saya. Dah? Itu bukan sandar di asbab. Mana ada perbuatan makmum kodak-kodak belaka kan? Mana ada mak melahirkan kita? Allah. Siapa yang jaga kita? Mak kita. Kafir kot kita kalau kira. Dia panggil cakap asbab lah tu, tak ada masalah. Sedangkan Allah sendiri pun cakap sebab. Tengok Tuhan kata, qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah yatawaffa akan datang malaikat yang mencabut nyawa daripada kamu. Maknanya Tuhan sandar di malaikat yang cabut nyawa. Maknanya Tuhan malaikat gitu. Zahir je malaikat cabut nyawa, faham tak? Semuanya tak ada. Hakikatnya semua kodak-kodak lah. Ni mana? Wa ja'alna sirajan wahaja, dan kami jadikan matahari ni menerangi bumi. Matahari menerangi. Cakap asbab, Tuhan cakap asbab. Hakiki tak ada matahari. Kullu min indillah, ingat molek pegangan kita semua daripada Allah. Lepas tu cakap asbab, Tuhan pun cakap asbab. Dia dah ni. Dijadikan manusia daripada air. Kau tengok, air Tuhan buat dengan air. Ada kata air Tuhan tak boleh nak buat tu asbab lagi, cakap asbab. Jadi mudah-mudahan tak banyak pun sedikit dah kita dapat manfaat. Jadi insya-Allah kita pakai doa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma 'allimna 'ilma aqdamin wa fahimna fahma sabiqin warzuqna ruqat talibin, Allahumma zidna 'ilma wa alhiqna bis salihin, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Allah